Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah. Saya scroll dekat Shopee cari barang-barang yang saya boleh beli, saya boleh review. Saya jumpa satu wired gaming mouse yang paling lama saya guna sebab kualiti dia mantap and kena dengan jiwa saya, iaitu Cooler Master MM710. Dulu saya beli dia dalam RM189 Malaysia, tapi latest ni anda boleh dapatkan dia pada harga bawah RM70 Malaysia. That's why saya decide untuk review produk ni. Saya nak racun anda beli. Seriously, kalau anda cari satu wired gaming mouse bawah RM100 Malaysia, ini adalah the ultimate wired gaming mouse yang anda boleh dapat sekarang. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey, sebelum saya racun anda dengan lebih pekat kan, saya nak bagi tahu lepas saja saya review Cooler Master MM710, actually Cooler Master ada keluarkan abang kepada gaming mouse ni, iaitu Cooler Master MM711. Apa yang membezakan antara dua gaming mouse ni ialah bukan dia punya connection. Bukanlah MM710 jenis wired manakala MM711 jenis wireless, no. Tapi yang membezakan antara dua gaming mouse ni ialah dari segi fizikal dia. Kalau anda ni memang suka kepada RGB, anda kena beli dia punya abang iaitu MM711. Tapi kalau anda tak kisah, anda okey tak ada LED pun, anda boleh beli MM710 yang saya guna. Plus anda boleh jimat dengan banyak gila. Untuk dua mouse ni beza dia sekitar RM20. Dan disebabkan MM710 dia tak ada LED kan, berat dia ringan sikit iaitu 58 gram, manakala untuk MM711 berat dia 60 gram. Untuk pengetahuan anda, Cooler Master MM710 adalah wired gaming mouse jenis honeycomb terawal yang ada dalam pasaran kita. Alright, jom kita tengok kedua-dua gaming mouse ni dengan lebih dekat. Belah kanan kita ada MM711, manakala belah kiri kita ada MM710. Seperti yang anda dapat tengok sekarang, Cooler Master MM711 ni menyala. Actually dia ada dua zone yang menyala. Satu dia punya scroll button dan satu lagi dia punya bahagian belakang, shell dekat belakang. Kedua-dua gaming mouse ni dia bentuk semi ambidextrous. Ambidextrous ni adalah satu bentuk yang sama, simetri. Kanan dan juga kiri dia ni kalau anda tengok design dia, lengkungan dia, saiz dia memang sama. Cuma kenapa kita panggil dia semi ambidextrous adalah kerana dia punya extra button hanya ada di belah kiri sahaja. Belah kanan tak ada. So kalau orang kidal tu dia nak guna extra button, tak adalah. That's why kita panggil dia sebagai semi ambidextrous. Dari segi saiz pula, bagi saya kedua-dua gaming mouse ni dalam kategori pertengahan. Dia tak kecil sangat, dia tak besar sangat. Panjang untuk Cooler Master MM710 dan juga 711 ni ialah 169mm. Dia punya lebar 63mm dan tinggi puncak dia dalam 39mm. Untuk orang yang panjang antara pergelangan tangan hingga ke hujung jari hantu ni 159mm. Bila saya pegang mouse ni, saya rasa selesa ya amat guys. Tengok saya punya bentuk bila pegang memang macam ni lah. Saya selesa dengan MM710 ataupun MM711 ni lah. Dari segi button ada 6 button. Ada dia punya 2 main button, kemudian ada scroll button, ada DPI button dan belah kiri dia ada 2 extra button. Yang mana dia punya bentuk extra button ni sangat-sangat ergonomik lah. Dan kita boleh customize button dia. Cuma button yang kita boleh customize tu sedikit berbeza berbanding dengan wired ataupun wireless gaming mouse yang lain. Kita boleh, apa yang menarik ialah kita boleh custom dia punya scroll di bahagian hadapan dan juga scroll di bahagian belakang. Normally untuk wired gaming mouse ataupun wireless gaming mouse, bila kita nak customize dia punya scroll button, hanya di bahagian tengah sahaja kita boleh custom. Dan lagi kita tak boleh kacau dia punya DPI dan kita tak boleh kacau dia punya main
button belah kiri. Yang ni memang kita tak boleh customize. Sebut tentang customize ni, kita kena guna software dia iaitu Cooler Master Plus. Dekat sini bila kita cucuk je mouse kita, dia akan detect lah MM710 ataupun MM711. Actually saya hadap sedikit masalah dengan saya punya laptop saya ni, dia macam ada sedikit konflik antara software. So saya terpaksa pakai PC saya. Bukan salah software Cooler Master tu, tapi disebabkan dekat laptop tu saya dah test banyak gila gaming mouse, saya dah install banyak gila software, so ada konflik dekat situ lah. Kita kembali kepada software Cooler Master Plus. Dekat sini ada 5 tab utama yang kita boleh pilih. Yang pertama kita ada buttons, yang kedua ada lighting, yang ketiga performance, macros dan juga profile. Untuk tab buttons ni, dekat sinilah kita boleh guna dia untuk remap balik button-button yang ada dekat mouse ni. Kita boleh set lah media ke apa key yang kita nak. Kemudian untuk MM711 dia ada tab lighting. Kalau 710 tak ada tab lighting, dekat sini kita boleh tukar LED yang menyala dekat mouse ni. Walaupun tak banyak pilihan, but good enough untuk kita show off dekat orang yang datang beraya dekat rumah kita. Next step ialah performance. Dekat sinilah kita boleh ubah dia punya DPI. Minimum 400, maksimum 16,000. Kemudian kita boleh baiki dia punya lift off distance, kita boleh baiki dia punya polling rate and beberapa setting yang lain. Alang-alang saya dah sentuh tentang dia punya performance ni, saya nak kongsikan dengan anda sensor yang diguna pakai oleh kedua-dua gaming mouse ni, which is walaupun kedua-dua gaming mouse ni dia agak berumur kan, tapi sensor dia tip-top punya. Flawless sensor, dia pakai PixArt 3389. So anda tak perlu nak risau dari segi dia punya accuracy. Actually bawah RM100 Malaysia, sensor untuk mouse ni adalah yang paling bagus punya lah. Memang yang paling mantap punya. Seterusnya tab tu kita boleh tab seterusnya ialah tab macros. Saya tak guna sangat, dan last kali kita ada tab profile. Okey, bila anda nak beli satu-satu mouse ni, anda kena tengok juga bahagian bawah dia, iaitu tentang dia punya mouse fit ataupun mouse skate yang berwarna putih ni lah. Benda ni dia akan mempengaruhi gliding ataupun kelancaran satu-satu mouse. Kita kena cari material yang mampu bagi kepada kita gaseran yang paling rendah. Macam contoh PTFE mouse fit. Untuk MM710 dan juga 711, dia pakai 95% pure PTFE mouse fit. Walaupun bukan 100%, but still gliding dia sangat smooth guys. Especially kalau kita guna di atas hard surface macam yang saya sedang demo kepada anda sekarang. Alright, ini MM711 dan saya bandingkan dengan mouse harian saya iaitu Razer Hyperspeed Basilisk. Okey, tengok pergerakan dia. Dengan daya yang sama, dia tak boleh nak bergerak dengan laju. Of course, ada juga faktor lain macam contoh berat mouse tu sendiri. MM711 macam saya bagi tahu kepada anda, berat dia 60 gram. Tapi kita boleh tengok juga mouse fit untuk mouse ni mainkan satu peranan yang besar. Sebut tentang kelancaran mouse, of course kita kena tengok juga dia punya connection. Macam yang saya guna iaitu Razer Basilisk ni, dia wireless, so kita tak perlu fikir tentang dia punya kabel. Untuk MM711 dan juga 710, kabel yang dia guna adalah kabel yang berkualiti tinggi yang kita panggil sebagai ultrawave punya kabel. Apa yang membezakan ultrawave punya kabel dengan kabel biasa ialah dari segi dragging tu sendiri. Okey, saya tunjuk kepada anda, ini mouse yang actually mouse ni dulu famous, ini adalah dari Mad Catz. Saya memang suka dengan design dia sebab kerangka kot kan, tapi dia pakai getah punya kabel yang agak lama. Saya tunjuk kepada anda, bila kita pakai kabel getah ataupun sesetengah braided kabel yang kita boleh jumpa dekat banyak gaming mouse bawah RM100 Malaysia, dia keras and dia akan ganggu drag, dia akan ganggu pergerakan mouse ni. Okey, kita buat dia punya panjang ni, kita lock dekat sini. Bila kita tolak ke depan, anda boleh nampak mouse ni dia macam tak boleh nak pergi ke depan disebabkan kabel tu tolak mouse ni. Dia ganggu pergerakan kita. Tapi kalau kita pakai ultrawave kabel macam MM711 ataupun 710 tu, kita lock pada tempat yang sama, jarak yang sama. Bila kita tolak, dia boleh pergi ke depan. Of course, ada juga macam dia ditolak ke belakang sikit, tapi
dia punya daya tolakan tu agak rendah. Benda ni kan nampak simple tapi sangat-sangat mempengaruhi performance kita bila kita guna. Menjengkelkan kot bila kita nak pergi ke depan mouse kita gerak ke kanan, which is dia akan ganggu pergerakan cursor kita. Kita punya pergerakan tu tak jadi tepat. That's why kita kena cari mouse yang dia pakai ultrawave punya kabel. Kalau anda nak cari satu wired gaming mouse lah, macam saya bagi tahu kepada anda, dia punya ini MM710 adalah wired gaming mouse yang paling lama saya guna sebelum saya berhijrah ke HyperX Basilisk dari Razer ni. Bukan disebabkan performance dia bermasalah, no, tapi disebabkan saya nak pakai wireless gaming mouse. Ada orang tanya juga antara wireless dengan wired gaming mouse ni yang mana bagus habis cerah. Dia depend kepada individu tersebut. Kalau anda pakai wired gaming mouse, anda takkan ada isu dari segi latency. Anda punya pergerakan tu tak berlaku delay. Tapi kalau anda pakai wireless, delay tu mungkin berlaku, cuma kelebihan dia ialah dari segi tak ada wayar tu lah. Saya tak suka dengan kabel yang berbelit-belit, that's why saya go for wireless. Cuma kekurangan wireless pula, kita kena pakai bateri. Bateri ada dua jenis. Satu jenis rechargeable, kita cucuk USB-C, dia akan charge sendiri, dan satu lagi pakai AA ataupun AAA bateri. Kalau kita pakai yang rechargeable ni, kita kena charge dia mungkin 3-4 hari ataupun seminggu sekali. Tak apa, tapi kalau kita pakai AA bateri macam Razer yang saya guna ni, kita boleh guna dia sebulan 2 bulan tanpa ada sebarang masalah. Apa-apa pun kalau anda cari satu wired gaming mouse bawah RM100 Malaysia, saya 200% memang nak racun anda untuk beli Cooler Master MM710 yang harga dia saya cek sekitar RM70 Malaysia. Tapi kalau anda nak akan RGB, anda boleh beli abang dia. Berat bertambah sikit dalam 2 gram, which is kita tak perasan pun benda tu. Harga dia dalam RM90 Malaysia macam tu. Saya letak link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.